شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini muka surat 287. Maaf saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 287. Tajuk yang baru, mempertingkat prestasi kerja. Apa yang dimaksudkan dengan mempertingkatkan prestasi kerja? Apa kena mengena iman? Dan tajuk persoalan ini, apa maksud kerja itu? Ini yang akan dibahaskan. Dan hujungnya nanti adalah kita dapat melihat betapa besarnya pengaruh iman hatta dalam pekerjaan dan perkara-perkara yang berhubung dengan kehidupan di dunia itu sendiri. Kita baca dan kita akan lihat nanti betapa Islam tidak meminggirkan persoalan ini, dan tajuk ini juga akan menepis tuhmahan-tuhmahan terhadap Islam yang berhubung dengan penurunan kualiti kerja manusia. Itu di antara intisari asas, sinopsis yang besar kepada tajuk ini. Baik. A. Pengeluaran. Yang kita maksud di sini dengan pengeluaran ialah yang berhubung dengan perekonomian dan kebendaan, dan juga mengenai kerohanian, spiritual. Kena faham, bila kita sebut pengeluaran, productivity, bahasa mudah, maka ia sudah tentulah
bersangkut paut dengan ekonomi, dan kita mesti memahaminya betapa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha gagah, melakukan apa sahaja dalam berbagai cara untuk menyedarkan manusia. Kita tunggulah pengumuman besar malam ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang situasi COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Tunggu ajalah. Kan macam-macam spekulasi. Ada yang kata lockdown lah, tak kurang juga yang tulis lock-lock. Ada juga hak belawak lagi, kan? Duk tulis lock-lock. Macam-macam hampa ni, main-main hampa. Ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Dah keluar dah, tuan-tuan pun dah baca kenyataan menteri. Cuma terpulang kepada ketua agama negeri masing-masing. Menteri, mufti dan kementerian sudah mesyuarat, putuskan 17 hingga 26 Mac tak ada solat Jumaat, tak ada solat fardu, dibersihkan masjid. Dan perkara C itu tuan-tuan baca, namun muzakarah menyerahkan kepada agama negeri masing-masing. Tu suasana the latest one yang kita baca. Perli Hawaii lagi minggu lepas. Itu hak raja dia, hak pemerintah dia. Rakyat Perlis kena patuh. Dan hari ni tutup masjid bermula maghrib ni Perlis sampai 29 Mac. Tutup masjid, pembersihan. Yang boleh datang Imam Bilal Tok Siap 3 orang ya. Itu masjid dan surau di negeri Perlis. Negeri Sembilan pun sama kan, kita baca dah warta. So ini agama Islam ni, warta dia tu hak negeri masing-masing. Muzakarah fatwa, dia keluar fatwa. Negeri nak laksana, itu hak. Memandang dia akan lihat suasana negeri dia teruk sangat ke apa ke, itu hak pemerintah. Kita sebagai rakyat tolong akur dan patuh. Semua ni Allah uji ni, kan? Semua ni Allah uji, termasuk kami ustaz-ustaz. Allah uji. Apabila tidak boleh berhimpun 50 orang kata, kuliah saya di Kuching bulan minggu ni dibatalkan. Allah uji. Sabar kita menerima ujian Allah. Anak-anak murid di Kuching minta maaf, 1000 apologize. Arahan dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sarawak supaya kuliah saya ditangguhkan dahulu. Saya akur terima walau tiket kapal terbang dah beli. Ujian, hotel dah booking. Ujian. Semua kita kena sabar. Sabar dengan ujian Allah. Berdoa kepada Allah, minta Allah permudah. Dan kita minta sungguh bagi mereka-mereka yang rasa mereka ada simptom itu, tolonglah pergi buat pemeriksaan. 5 hari selepas kontak, tekak mula sakit, batuk, demam, dan juga dia jadi satu macam cirit-birit dan sebagainya. So kalau dah rasa tekak sakit, dia akan 5 hari lepas close contact. Salam ke, kita tawakal je. Saya tawakal ya.
Salam ratus, saya tawakal ke Allah. Tawakal lah. Kan, kita tawakal di samping kita basuh tangan, sanitizer apa semua kita buat ikut arahan Kementerian Kesihatan. Sebab kita tak ada knowledge tentang benda tu. Kuman corona menatang ni pun punyalah halui. So kita minta sangat. Pertama, kita bersabar. Ini ujian Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa, kita orang mengaji, kita orang berilmu. Kita tak tahu lama mana ni, apa pengumuman yang amat berhormat PM malam ni, kita pun tak tahu. Tetapi katanya pengumuman besar. Wallahu a'lam, kita tunggu aja. Tak ada siapa yang minta benda ni berlaku. Tak ada. Industri pelancongan, industri kapal terbang, pekerja-pekerja diberhentikan. Mas memberi cuti 3 bulan tanpa gaji. Yang papilah bayang 3 bulan tanpa gaji. Kesan pada semua, termasuk tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid surau, memberi kesan supaya kita faham kesabaran itu penting. Ujian Allah kita kena terima. Allah nak uji, di samping kita angkat tangan minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takat ni di Kedah kami macam biasalah, kuliah pun on macam biasa. Masjid saya, masjid di Kedah semua on macam biasa. Tak ada lagi lah arahan tu keluar. Takat ni alhamdulillah, sebab kita menunggu arahan pemerintah, sultan, raja negeri kita masing-masing. Muslimin dan muslimat, sekali lagi kita menyeru, meminta sahabat-sahabat baik kita, jamaah-jamaah kita, terutama yang terbabit dengan perhimpunan tabligh di Seri Petaling, kita minta supaya pergilah buat check up. Pergilah. Tak ada apa nak ditakutkan. Kalau ada simptom, dia kuarantinkan. Dan dia kuarantin 14 hari. Macam kes, ada kes di Sungai Petani, perempuan Cina. Sihat dah dia. Dikuarantinkan 14 hari di Hospital Sultanah Bahiyah di Alostar. 14 hari dia sihat, hospital bagi balik. Lah sihat dah dia. Nah, yang penting kita cek. Tambah yang isap okok lagi kena cek kerap. Kan, benda-benda ni. So minta tolong sangat kawan-kawan jemaah kita, adik-beradik kita yang pergi himpunan hari tu tabligh di Seri Petaling, tolonglah buat check up. Tak ada masalah apa-apa. Pergi jumpa hospital, jumpa doktor. Sebab laporan takat ni baru 4,000 lebih, sedangkan perhimpunan tu belah ribu. Nah, so minta tolong. Kita tak mau nak blame sesiapa. Bagi kita ini ujian Allah pada negara kita Malaysia dan negara lain yang kesan dia juga lebih teruk daripada kita. Hari ini surat khabar Itali mencatatkan kematian sehari 386 orang. Itali sehari mati 400 orang. Lagi dahsyat, kita masih peringkat ICU aja. Ada 12 orang di ICU yang diberi bantuan pernafasan. The rest check okey, balik. Tak ada, kalau ada kuarantin. Tu aja. Lega lah Jab dalam hospital tu 2 minggu. Boring lah lega, tak boleh keluar. Dikuarantin kan, itu je lah. Tapi lepas 2 minggu bebas lah, boleh sokok balik. Ni benda-benda ni. Ala kulli hal, saya nyatakan bersabar atas ujian Allah. Kita reda dengan ketentuan Allah. Kita tak pernah minta. Serahkanlah kebijaksanaan kepada kerajaan yang memimpin, kepada kementerian. Jangan kita buat spekulasi pandai-pandai sampai kutu tulis lockdown, bukan lockdown.
leceh betul. Kita tak mau lawak-lawak bodoh macam tu. Sebab benda ni cukup serius. Baik, termasuk persoalan ekonomi yang kita bahas ini. Sampai hari ini bursa saham turun lagi matum 400 lebih, sudah tinggal 1280 berapa lebih kurang. Daripada 1005 turunlah tinggal 1002, 1003 begitu. 200 mata jatuh. Satu mata tuan-tuan pelaburan dia bilion. Tuan-tuan kena ingat, satu mata bursa saham bukan sikit dia punya investment. So bila drop 200 mata, tuan boleh bayang berapa puluh bilion hilang? Anda faham tu? Di sudut ekonomi. So mata lah tinggal 1200 lebih. So ialah di sudut kebimbangan tu ada. Cuma saya katakan kita ada Allah. Kita katakan Allah yang beri penyakit, Allah boleh tarik. Kita pertama sekali redha dan sabar. Sebab tak ada orang minta benda ini berlaku. Semua kita nak relax, semua kita nak senang, tapi Allah uji. Semua kita, daripada yang kerja sendiri, yang kerja pejabat, semua terbabit. Yang swasta, yang kerajaan, semua kena. So bawa bertendang, bawa berzikir banyak-banyak, minta berdoa pada Allah, minta pada Allah. Tenangkanlah suasana yang kita ada. Sebab kemarin kes meningkat 169 kalau tak silap. Kes baru meningkat dalam masa 24 jam, nearly 200 cases. Ini cukup bahaya. Sebab tu kita tak tahu apa Tan Sri Muhyiddin akan umum malam. Wallahu alam, kita pakat tunggu dan patuh pada arahan pemerintah kita. Dalam bab ni dia tak kira pan, pin pun, semua kena ikut. Tak ada. Dia tak kira lah nak merepek ke apa, tak ada. Hang kena ikut, kena patuh. Moga Allah angkat bala ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, yang dimaksudkan dengan pengeluaran termasuk ekonomi, kebendaan. Benda ni penting dalam sesebuah negara. Ekonomi penggerak dalam sesebuah negara. Dia menggerak kegiatan rakyat untuk mencari rezeki. Iman mengajar rezeki daripada Allah. Tu iman. Hasil usaha manusia, namanya kerja ekonomi. Bertani ke laut ke, mengajar macam kami, ustaz-ustaz ke apa semua ni, termasuklah yang kerja pejabat apa semua. Ini ikhtiar kita, tapi rezeki Allah. Itu iman. Maka perekonomian dan kebendaan itu penting, yang akan kita tengok nanti dengan konsep keimanan itu. Termasuklah disebut oleh Qaradawi persoalan spiritual, kerohanian. Kerohanian juga disebut sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan productivity, dengan pengeluaran. What does it mean? Kejap lagi kita tengok apa maksud spiritual dikaitkan dengan pengeluaran. Apakah dia sama dalam konteks makroekonomi dan sebagainya? Yang tu kita akan lihat selepas daripada ini. Baik. Ada orang yang salah pengertian, dikiranya iman dan akidah keagamaan itu mengurang dan melambatkan produksi dan prestasi kerja. Ini yang pertama. Qaradawi cuba mengajak kita untuk menepis satu fakta. Apa dia? Iaitu iman agama Islam ni dia membantutkan pengeluaran. Bahasa mudah, dia semacam melembabkan individu untuk dia melakukan sesuatu perkara
yang ada hubung kait dengan perekonomian, kebendaan negara ataupun tugas dia pada waktu itu. Contoh, betapa ramai orang-orang Islam yang mungkin menganggap puasa itu mengurangkan produktiviti. Contoh, itu mungkin sekarang kita jarang dengar, tetapi a few years ago kita dengar kadang-kadang orang menyebut puasa ini menyusahkan, puasa ini melambatkan produktiviti. Kenapa? Perut lapar. Alasan dia perut lapar. Bila lapar, mata cepat mengantuk. Itu mulalah surat tak dihantar, fail berterabur, bos bagi arahan 2-3 hari tak buat, letih. Itu antara contoh yang menjadi suatu misunderstanding sebahagian umat Islam yang menganggap ibadah ini menyusahkan, ibadah ini melambatkan produktiviti. Apakah kita tidak boleh melihat ke belakang bagaimana Ramadan berpuasa itu memberi kejayaan kepada Rasulullah, seperti Badar Al-Kubra, seperti Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah adalah di bulan Ramadan. Peperangan Ain Jalut di antara Salahuddin Al-Ayyubi menentang tentera-tentera Salibiyah adalah berlaku di bulan Ramadan dan menang di pihak Salahuddin Al-Ayyubi. Kena faham. Jangan salahkan ibadah sampai ada setengah-setengah kilang. So kita harap menteri hak jaga kilang ni sumber manusia, saravanan presiden, timbalan presiden MIC, presiden MIC, speaker Dewan Negara Yogeswaran, tu presiden, so tak bolehlah jadi menteri sebab dia dah jadi speaker Dewan Negara, Dewan Negara, senator. Timbalan dia menjadi menteri sumber manusia. Ini bahagian kilang apa semua ni. Timbalan dia pendang. Mak Awang, Mak Salahuddin yang dalam parlimen duk rembat tu, boleh tahu tu? Dia sakat semua, boleh tahu tu. Sampai jadi tagline lah, boleh tahu tu. Dia timbalan menteri sumber manusia. Dia ganti pokok sena, pokok sena belah dia masuk, pokok sena belah pendang masuk. Tu aja. Tukar tu ya orang Kedah sama Kedah. Kawan lama je pun Mahfuz tu pun. Mahfuz pi dia masuk. Sultan Selangor warning hari ni. Hari ni pembukaan sidang DUN Selangor. Sultan Selangor kata jangan kata PN, Perikatan Nasional ini kerajaan pintu belakang. Jangan kamu cakap. Sultan Selangor sudah warning. Kerajaan ini sah, kata Tuanku Sultan Selangor, mengikut perlembagaan. Hentikan ucapan-ucapan itu, titah Tuanku Sultan Selangor hari ini. Nampak nak cakap banyak lagi, babilah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagaimana Kementerian Sumber Manusia kita mengharapkan melalui sahabat kita ahli parlimen Pendang supaya bersama bincang dengan saravanan timbalan presiden MIC yang menjadi menteri sumber manusia untuk melihat deep inside perkara ini, sebab ada di antara bos-bos kilang yang melarang pekerja untuk solat Jumaat. Kononnya ini mengurangkan produktiviti. Ini berlaku dalam negara kita. Sampai dibahaskan dalam internet macam mana ada yang WhatsApp kita. Kita pun jadi pening, kita bukan menteri nak jawab. Dia kena ada orang berkuasa yang melihat dia. Panggil bos-bos kilang ni, apa masalah kamu?
panggil union ke, panggil mereka dan bincang. Ini tugas Kementerian Sumber Manusia. Dan apatah lagi pemimpin PAS jadi timbalan menteri, kita mengharapkan diadakan suatu bentuk diskusi yang baik bersama dengan union ke, MTUC ke, apa saja, untuk kita melihat bahawa pekerja-pekerja Islam mesti solat Jumaat apabila sampai waktunya. Jangan dihalang dengan alasan tak apa-apa, mengurangkan produktiviti lah, apalah, lembab lah, macam-macam. Walaupun ada kilang yang membenarkan, tetapi masih ada segelintir bos-bos kilang yang masih berdegil. Ini mesti diambil kira oleh Kementerian Sumber Manusia supaya kita buang persepsi ini. Puasa melemahkan, puasa membataskan pergerakan. Itu mulalah syek nak tidur aja. Puasa. Macamlah Allah Ta'ala ni tidak mengetahui. Na'udzubillah. Sedangkan setiap ibadah di dalam Islam adalah kebaikan untuk kita, bukan menyusahkan. Termasuklah kadang-kadang persoalan solat, masuklah zakat. Ada yang tak nak bayar zakat, macam-macam alasan. Ini usaha penat lelah aku. Apa hal pula aku nak keluar-keluar bagi kat orang? Macam-macam tuan-tuan. Persepsi-persepsi negatif yang melihat bahawa Islam ni agama yang melambatkan produktiviti, sedangkan dunia barat terhutang budi kepada Islam. Saya pernah baca dulu dan saya pernah sebut akan kenyataan CEO Hewlett Packard, seorang perempuan Amerika, dalam suatu tulisan yang kita baca, bagaimana kata dia dunia umat Islam, dunia barat Eropah amat terhutang budi dengan dunia Islam dalam berbagai bentuk. Antara yang dia sebut ialah persoalan peluru. Bagaimana dia kata umat Islam lah yang memulakan proses tembak pakai belerang apa semua ni. Umat Islam lah yang cetuskan dahulu. Akhirnya kami berfikir, lalu kami mencipta berbagai-bagai jenis peluru sehinggalah kepada mizal, peluru berpandu. Semuanya kata dia punca mula daripada umat Islam. Kami berterima kasih, barat berterima kasih kepada umat Islam kerana dengan cara umat Islam mengajar kami membaca bintang-bintang, ilmu bintang, mana utara, selatan, timur dan barat, sehingga akhirnya ilmu itu kami kembangkan dan kami berjaya menghantar kapal angkasa ke sana. Ini dia tulis dalam tulisannya. Termasuk penciptaan kertas. Dia kata kertas pun mula dengan umat Islam. Kami hanya mengikut sahaja. Demikian barat, kata dia, berterima kasih kepada dunia umat Islam. So macam mana kita nak kata dalam keadaan begitu Islam ini membantutkan produktiviti? Itu salah. Persepsi yang salah. Baik. Atau menghalang pertumbuhan dan perkembangannya. Kesalahfahaman ini timbul kerana menurut pandangannya apa-apa ataupun apabila iman itu telah masuk ke dalam hati seseorang, dia merasakan hidupnya sudah ditentukan dan tidak ada lagi perasaan kebebasan. Ini bahaya. Dia rasa apa? Iman bila dah masuk dalam hati, atau bahasa mudah, bila kita dah beriman, dah ada iman, maka pada pandangan dia
sudah tidak punya kebebasan lagi, dan iman tu dia dah tetapkan semuanya dengan maksud serah ke takdir je lah. Tak ada productivity, tak ada kerja apa. Iman mengongkong, seolah-olah agama ni mengongkong mereka. Bila mereka kata tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi kebebasan itu, kita boleh tafsir dengan dua. Pertama, kononnya Islam menghalang kebebasan. Maknanya duk jadi orang Islam ni tak bebas. Begitu. Maksudnya tu tak boleh, ni tak boleh, semua tak boleh. Salah. Tak bebas Islam. Sedangkan betapa banyak kalau kita ambil makanan, ambil minuman, banyak mana minuman yang halal dengan minuman yang tak halal. Kalau kita kata Islam mengokong kebebasan, minuman yang halal punya banyak. Minum saja janji halal. Milonya, Nescafe-nya, mineralnya, air orange-nya. Hak yang haram tak banyak pun, arak, tuak, tu aja. Mana ada banyak sangat. Itu di sudut minuman. Di sudut makanan, ya Rabb, punyalah banyak halalan thayyiban. Dak nak makan kelawar juga, nak makan ular juga, nak makan benda tak elok juga. Akhir satu dunia Allah uji. Tuan, kita tak pernah mimpi Kaabah begitu lapang sekali. Tidak pernah terfikir kita. Saya yang bawa jemaah haji umrah, mutawif haji umrah, saya langsung dulu tak pernah fikir, sungguh, bahawa satu hari Kaabah jadi lagu ni. Tak pernah fikir. Lapang, lengang, tawaf pun jauh ada, boleh kira dengan jari. Masjid Nabawi lapang, kita tengok live dah handphone kita lapang. Orang luar tak boleh masuk, orang dalam tu je lah. Hotel bungkus. Ya Rabbal Alamin, kita tak pernah terfikir. Tetapi apabila Allah bagi, bila mana Allah bagi, dia uji kita. Tapi asbab manusia kena ambil kira. Asbabnya manusia langgar dalam bab makanan tu aja. Orang rasa tak puas hati, makan kelawar. Nak rasa kelawar sedap macam mana, makan tikus lepas beranak, sikit punya kotor, badan tak boleh terima. Walau kamu Cina, India, Melayu sekalipun, apatah lagi kita Islam. Allah dah set kita ni pemakanan. Dak kamu nak tunjuk kamu hebat, bangga makan chopstick tikus baru beranak. Jahanam habis. Satu dunia menanggung sekarang. Versi macam-macam lah. Ini ciptaan Amerika lah, nak bagi down ekonomi Cina lah, macam-macam. Terus duk fikir Cina, fikir ekonomi kita sudah. Teori berbagai ni macam-macam. Dia main pula, hampa ni tak takut dengan Allah, duk takut dengan corona. La ilaha illallah. Hang mengaji tauhid ni. Cukuplah kita bertawakal kepada Allah. Ha nak jadi Jabariah ha? Menyembah na internet, berani main beradab tengok. Ha nak jadi Jabariah? Serah semua dekat takdir. Usaha apa tak ada. Ahli sunnah mengajar cause and effect. Ahli sunnah mengajar sebab dan akibat. Ahli sunnah mengajar asbab kemanusiaan. Sakit, start kereta pergi hospital, makan ubat. Tu ahli sunnah. Oh, demam-demam Jabariah tak apa, hak ni Allah bagi penyakit, dia akan sembuhkan. Hai ingat Nabi Ibrahim kan?
terjun dalam api, malaikat kata minta, wahai Ibrahim, duduk dalam api you. Nabi Ibrahim kata, aku tak payah minta, lagi Allah tolong. Dia Rasul, hang siapa? Takat tulis dalam internet lah, kalau sembang. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baca Quran elok. Setelah kamu berusaha, kamu dah berazam tetap, kamu dah usaha dah, barulah fatawakkal 'ala Allah. Inilah yang kerajaan buat, usaha dia. Kamu jangan kira tawakal buta aja. Kita orang beriman mesti takut kepada Allah, bukan corona. Amboi kemah masuk dalam lubang hidung, hang tengok. Dia masuk dalam lubang hidung hang, keluar lalu pungkuk hang. Mampu jangan duk sembang derah. Islam ajar usaha, baru tawakal. Macam tu kita iman. Jangan kata kita tak takut pada Allah. Takut. Yang tu juga asbab. Sampai Nabi ajar wabak ta'un. Nabi pesan yang kena ta'un jangan keluar. Jangan tinggalkan situ, nanti merebak. Jangan keluar pergi tempat lain. Tu hadis sahih. Nabi tu Rasul. Pesan dekat Umar, pesan dekat sahabat. Yang orang luar jangan masuk, yang dalam jangan keluar, supaya tidak merebak. Begitu. Sama corona ni pun. Tunggulah apa Tan Sri Mahyudin nak umum. Sama-sama kita terima. Dia pemerintah, dia lebih arif tentang suasana yang berlaku. Dan hari ini Majlis Keselamatan Negara secara rasminya mengambil alih kes COVID-19. Tuan-tuan fahamlah. Bila MKN dah ambil kes, fahamlah. Apabila Majlis Keselamatan Negara sudah take over, faham-faham. Tunggu ajalah pengumuman Tan Sri Mahyudin. Apa cerita, wallahu a'lam. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, moga Allah selesaikan perkara-perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita begitu. Kita mesti faham Islam agama yang bukan mengongkong kebebasan. Oh, tu tak boleh, ni tak boleh. Dah, semua yang Allah larang ada hikmah. Dia larang kita makan benda tak elok, ada hikmah. Badan tak boleh terima, timbul penyakit. Dia larang kita berzina, dia larang kita wala taqrabuz zina, dia larang kita minum arak. Dia larang, tu ada cerita. Oh, Islam agama tak syok, halang aku nak rasa Carlsberg pun tak boleh. Tak boleh. Jangan ada persepsi yang sedemikian. Kita orang mengaji, alhamdulillah, ni luar masjid, kadang-kadang bercakap di luar konteks. Kebebasan juga dengan maksud seolah-olah Islam ni dia rigid dah, kita tak ada kebebasan nak pilih. Salah tu. Dalam ibadah, berapa banyak pilihan yang kita ada. Awak sakit, ada Islam suruh semayang berdiri juga. Dah, duduklah, pilihlah. Awak bebas membuat pilihan dengan syarat-syarat yang ada pada diri awak. Dah bubuh besi dalam kaki, aksiden, awak nak turun sujud macam mana? Susah. Maka awak boleh memilih kebebasan atas apa yang diajar oleh Islam. Patah kaki apa semua, ada yang tak boleh sujud pening nak muntah. Awak buat pilihan. Bukan Islam masuk iman jadi Islamnya you must do this without any selection. Tak boleh. Without any choices. Tak boleh. Kita ada choice. Itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Janji hang sembahyang, janji hang puasa, hang larat tak larat, hang mengandung ke apa semua, hang mengaji fiqah, hang risau anak ke, hang risau diri hang ke, hang tak larat, hang tinggal. Itu dia Islam punya baik.
Oh, mengongkong Islam ini agama yang tidak memberi kebebasan. Once iman dah masuk, kata dia, semua dah ditentukan. Oi, salah lagu tu. Sebab itulah kena belajar ibadah, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, digabungkan semuanya untuk mencantikkan peribadatan kita dan menyadari bahawa sesungguhnya Islam agama paling baik sekali. Islamlah yang paling terbaik. Dan Islam melihat pada aulawiyat. Sebab itu dibahaskan sehari dua ini. Apakah keperluan melihat aurat pramugari atau keperluan membantu mereka ketika mereka sudah tidak punya kerja? Itu dibahaskan. Ini aulawiyat. Dan saya yakin Kak Siti Zailah, pakar bidang ni, dia boleh buat keputusan sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita bersama Rina Harun. Ini contoh aulawiyat. Fiqh al-aulawiyat. Mana yang kita mesti utamakan? Adakah penutupan aurat itu bagi pramugari atau mereka 3 bulan tanpa gaji? Bagaimana kita sebagai pemerintah untuk menjaga mereka? Ini kena belajar fiqh daulah. Dalam ni tak ada. Itu kena belajar. Kena tahu mana fiqh aula dia. Tu dia. Hak ni tutup aurat bila? Adakah yang ni dulu atau memikirkan anak-anaknya, bulanan rumahnya, macam mana kerajaan nak bantu? Saya yakin Yang Berhormat Siti Zailah, Ahli Parlimen Rantau Panjang, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, faqih dalam bidang ini, kita serah pada mereka. Cuma saya menyebut itulah Islam. Dia melihat dulu. Kita melihat seorang yang rambut dia panjang. Rambut dia panjang, lepas tu dia kerja pump, attendant minyak, contoh attendant pump, kedai minyak, panjang rambut dia sampai, dia lelaki, pakai elok, seluar panjang elok, tutup aurat, tapi rambut ni dia punya panjang, mengalah perempuan. Mana kita nak buat kat dia? Macam mana kita nak kata ke dia potong rambut mah tengok semak macam setan ni? Tak jadi. Cara dia macam yang dibuat oleh Ustaz Ismail Qamus. Dulu Ustaz Ismail pernah buat. Beli minyak, ada balance tu RM5, RM10 bagi kat budak tu. Pergi gunting rambut dia. Duit balance tu bagi kat dia. Gunting rambut boleh, kata Ustaz Ismail Qamus. Budak tu malu-malu 2-3 hari main pendek rambut. Tu cara. Kita kena tengok aula dia. Adakah aku nak jerekah terus? Hang ni lah, kalau Pontianak lalu tabik kah hang? Lagu tu nak jawab. Ni budak rock kadang-kadang hak jenis baru bertobat, baru lepas angkat tayar motor. Depa tak mau dah. Mak duk bebel siang malam, hantar dak kerja lain, cari-cari dapatlah pak maintenance. Jadilah. Tu punca rezeki dia. So kita macam mana bila jumpa dia? Takkan nak main jerekah. Manusia perangai macam-macam. Kita kena faqih. Apa yang kita kena buat ialah nak tunjuk dekat dia Islam ni dia. Begitu. Kan sehari dua isu ni timbul, perkahwinan bawah umur. Kan timbul attack kat Siti Zailah. Diserang habis-habisan. Sampai timbul pula tulisan Islam ni apa punya agama, duk kira nak rembat budak bawah umur. Punya Puang Hajar tulis. So di mana aulawiyat? Yang ni kena faqih, menteri kena faqih. Mana aulawiyat dia? Di sudut hukum sah perkahwinan, di sudut undang-undang bertembung tu. Ini yang kita panggil bijaknya Islam membuat pilihan. Ini yang kita panggil mesti dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Di sudut hukum sah. Umur 14, 13 lagu tu okey, undang-undang.
kesan, implikasi, semua mesti digaulkan, semua mesti dikombine untuk kita keluar dengan satu keputusan Islam terbaik. Bukan mudah, no? Bukan mudah, tetapi mesti dibuat supaya orang tak nampak Islam ni lembab, Islam ni tak ada productivity, Islam ni tak ada kerja lain duk rembat budak bawah umur. Viral had di Kelantan tu dulu kan. Lepas tu dia keluar balik ucapan Zailah waktu jadi wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Ucapan yang berhormat Zailah bahawa Islam membenarkan kahwin sedemikian. Mereka ungkit balik, Allah hang dah di malam menteri nak buat apa. Tu dia. Kita serah pada kebijaksanaan mereka. Mereka lebih ilmu daripada kita, mereka lebih pangkat daripada kita. Maka buatlah. Kami hak bawah ni nak tengok Islam dihormati, itu aja. Kami tak ada niat lain. Hampa buatlah, hampa ambil lah segala elan, hampa ambil lah tu rezeki hampa. Kami nak tengok Islam berdaulat, tu je. Tak ada kerja kami hak bawah ni sokok, tu aja. Lepas tu nak tengok Islam orang hormat, sudah. Supaya tak timbul lagi benda-benda tak apa-apa merepek, seolah-olah Islam ni mengongkong kebebasan manusia. No way. Islam bukan agama mengongkong, Islam agama kebebasan, memberi pilihan. Hatta dalam bab Islam pun tidak dipaksa. Ada Nabi paksa geng-geng Makkah masuk Islam dalam Fathul Makkah, mana ada. Hatta Nabi menyebut siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk di Masjidil Haram dia aman. Maknanya aku datang dengan bala tentera aku, hamba lari menyorok rumah Abu Sufyan, aku tak kacau bi. Hamba lari menyorok belakang tiang Masjidil Haram, aku tak kacau pi. Aman kamu. Nak Islam, mari. Tak nak, sudah. Sampai tahap nak masuk Islam pun Islam beri kebebasan. Bayangkan dalam perkara lain yang Islam cukup fleksibel, Islam cukup baik, bukan kata terhadap orang non-Muslim, tetapi terhadap kita orang Islam. Maka jangan ada persepsi berlakunya pengongkongan Islam agama yang tidak membebaskan kita. Baik. Selanjutnya dikatakannya bahawa orang yang telah beriman itu tidak lagi mementingkan bekerja untuk kehidupan dunia dan akibatnya masyarakat menjadi rugi dan hidup ini mengalami kemunduran. Satu lagi benda salah, iaitu Islam tak peduli dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat 77 surah Al-Qasas. Ayat tu panjang, saya baca takat. Sambung dia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pangkal ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan hendaklah kamu pulun bersungguh-sungguh. Main bola pun sampai tak ada orang tengok lah. Kedah Tibai Selangor, geram betul aku, Selangor kalah kemarin. Kita orang Selangor kan. Kedah Belasah Selangor semalam, seorang pun tak main tengok, tak boleh tengok. Kosong stadium Darul Aman tu. Kau dengar juga lah orang menjerit, jin hatu. Jin main tengok. Kan ditangguhkan Liga FM keluar arahan, Liga ditangguh habis semua. Liga Perdana Inggeris, Liga Malaysia, Liga Estate tak bunyi ke. Kau nak tangguh lah main bola celah pokok getah dia. Semua badminton, sukan habis semua. Sebab
percampuran 50 and above. Tok Gua jadi kuliah Rusila Jumaat ni online. Sebab Masjid Rusila tu dia orang main kuliah. So Tok Gua jadi ambil keputusan dengan sahabat, start hari Jumaat ni kuliah dia dalam Facebook online. Tak ada di sana. Tak pergi pun tak ada orang. Online ni mungkin buat di rumah dia ke apa ke. Boleh tengok melalui Facebook. Sampai tahap tu kita ambil kaedah berhati-hati. Sebab dahsyat sungguh COVID-19, bukan main-main. Ujian Allah. Kita pernah hadapi MERS, Middle East Respiratory System, ataupun MERS, MERS, datang daripada Middle East. Khabarnya daripada unta. Wahai yang bawa tu orang yang datang pergi tengok unta tu lah. Bukan salah unta tu, unta juga kan tu kan? Kita pernah hadapi H1N1. Teruk tak macam ni? Tak. Sekejap je clear. Tapi COVID-19, Allahu Akbar. Allah uji kita. Allah uji kerajaan yang baru. Kan main-main tak senang duduk. Sampai Majlis Keselamatan Negara sudah ambil alih kes. Fahamlah tu. Macam Mageran lah kan. Mageran pun MKN ambil. Majlis Majlis Tindakan Negara ambil. Keselamatan Negara ambil. Yang ni pun dah rasmi dah MKN ambil. So kita tunggulah apa tindakan pemerintah. Kita pakat akur, patuh. Jangan duk buat lebih kurang. Sebab kita nak selesaikan. Lagi banyak kita bekerja sama dengan pemerintah, lagi cepat insya-Allah. Itu saya ulang balik, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang join tabligh hari itu, tolonglah pergi buat pemeriksaan. Pergilah hospital berdekatan, ceklah, tak ada apa nak ditakutnya. Janganlah biar begitu. Mana tahu ada, kita tak tahu. Tolong cek. Tak ada, alhamdulillah. Ada, lepak 2 minggu hospital. Tu aja. Bukan nak pergi lempak macam tengah laut. Tengok positif. Naik kapal tu, pergi pulau duduk seorang. Ada. Itu keluar ikan temenung menyembang dengan kita. Tak ada. Dia duduk hospital tu, dia kuarantin lah. Agak hang bernafas teruk sangat, dia bubuh ICU, dia bubuh oksigen mah. Tu aja. Dia limitkan pesakit. Pelawat seorang selagi pelawat hospital. Seorang at one time seorang. Tak boleh banyak-banyak. Itu semua langkah yang kerajaan ambil. So pergilah, bak kata pengarah hospital. Di mana saya baca tadi, Sungai Buloh menjadi center untuk COVID-19. Hospital Sungai Buloh jadi center, pusat untuk rawatan COVID-19. Ada doktor sebut, tolonglah jangan huru-harakan hospital. Maksudnya hangpa jangan pergi tambah lagi lah, hangpa pergi bubat elok, hangpa pergi cek. Itu maksud dia. Jangan menghuru-harakan lagi hospital. Nanti tak cukup katil lah, apa dia jadi macam-macam pula lagi. So kita minta sungguh, pergilah buat pemeriksaan. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Ada kuarantin, tak ada seokok macam biasa. Happy go lucky punya geng. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, maka kita mesti faham bahawa dunia kita mesti reti. Ayat tadi 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Allah kata, dan carilah bersungguh-sungguh akan fima atakallah, apa yang Allah dah bagi pada engkau. Dalam kes ayat itu ialah harta, sedekah. Dengan engkau ada harta, engkau carilah habuan akhirat ni sungguh-sungguh. Sedekah, zakat, tolong orang, contoh. Kau pulunlah sungguh akhirat. Kalau kita nak ambil ayat secara umum, pulunlah sungguh-sungguh negeri akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan nasib engkau di dunia. Engkau mesti bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, mesti.
Begitu. Engkau tak boleh duduk sesaja menyerahkan pada nasib. Maka di dunia la tansa, kata Allah, jangan lupa cari habuan kau di dunia. Nelayan ke, petani ke, apa saja yang kau boleh buat untuk kesenangan dunia kau, buat. Itulah Islam, balance dunia akhirat. Bukan agama yang mengajar kita spiritual sahaja, tetapi mengajar dunia ini diambil, berlaku muamalah pada dunia dan segala isinya, dan dibawa menuju kepada akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang tempat bercucuk tanam menuju negeri akhirat. Baik, wallahu a'lam. Kita sambung, ada rezeki. Perkara yang kedua pada sesi yang akan datang biiznillah, barang diizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita menyebut, banyakkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengangkat wabak dan bala ini daripada negara kita Malaysia khususnya dan negara-negara jiran yang lain. Kerana sesungguhnya ia bukan sekadar memberi kesan kepada seseorang, tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat menerima tempias dan kesan daripada perkara ini, dan tak pernah kita nak terfikir Masjid Surau pun terbabit sama, Kaabah pun terbabit, Madinah pun terbabit. Tidak pernah kita berfikir. Tetapi demikianlah ketentuan Allah yang kita diajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang saja musibah, itulah ucapan kita. Di samping kita terus berdoa kepada Allah, di samping langkah-langkah positif dan langkah-langkah yang munasabah yang diambil oleh pihak kerajaan, maka wajib rakyat menyokong 100% supaya penularan virus ini biiznillah akan hilang sampai masanya. Cuma kita tidak tahu berapa lama, itu saja. Entah bila, wallahu a'lam. Tetapi demikianlah yang kita mesti faham, ujian daripada Allah, kesabaran daripada kita, dan doa yang tidak putus-putus. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara kita daripada virus yang bahaya ini dan mengembalikan suasana asal yang kita nikmati sebelum daripada ini, supaya rakyat boleh bekerja, mencari rezeki seperti mana biasa untuk menyara keluarga dan sebagainya, membangunkan negara mengikut perspektif Islam dan juga keduniaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal waba wal bala. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab
الأحزاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.